Share. Okey. Okay. Mana kat Sifu tadi Mas? Oh, Azam dah share. Alright. Ni. Tu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik kat tadi ya. Azam mungkin kalau nak rekod sila. Dah rekod. Okay. Right, saya terus kepada yang saya tunjuk tadi. Okay. Saya sharekan skrin ya. So, sekarang nampak skrin website saya. Ni web hosting ni, nampak kan? Nampak. WordPress. Nampak Okay. Bila kita tekan Toftaculous installer ni, kita dah pilih domain mana yang kita nak guna dan kita dah buat directory untuk domain ni. Directory ni just untuk management kita punya website. Okay. Kalau nak direct ke situ pun tak ada masalah. Tak payah guna directory. Okay. Next. Yang ni SSL not found ni sebab untuk domain yang saya pilih ni saya belum install SSL certificate lagi. So yang ni jangan risau, lepas ni kita boleh install lah. Okay. Kalau yang domain lain insya-Allah saya dah install lah. Alright. Lepas tu kita masuk yang beberapa perkara ni. Yang ni kita masuklah apa nama admin account ni. Contohnya admin lah. Password kita pilih sendiri lah. Okay. Advance, kalau kita nak tukar database name ni, kadang-kadang kita nak setkan kita punya ada kod kita sendiri ke nombor kita sendiri terpulang lah. Contohnya PTRI. Supaya kita tahu itu untuk website mana. Kita boleh setting sikit. Lepas tu kat sini kita boleh set automatic backup sama ada kita nak automatic backup atau tidak. Kalau kita set setiap minggu Toftaculous akan tolong backup. Setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan dia akan backupkan kita punya database supaya selamatlah sebarang masalah kepada website kita. Lepas tu kita dah terus boleh install. Saya takut SSL ni menyebabkan tak boleh install, tapi saya try dulu. Kita juga boleh set installation punya maklumat ni akan di-email kepada kita lah. Detail.com. Okay. Gmail salah je. Gmail. Okay. Alright, selepas dah install, settle dah install, saya terus ke login WordPress lah, website kita. So kita akan boleh login terus ke website kita. Melalui capaian begini ya. My ni adalah folder kita tadi. Yang ni nama website kita yang atas ni. Yang ni adalah WPM ni adalah standard. Saya harap capaian internet saya tak terputus lah hari ni. Okey, ni untuk login. So dia akan keluarlah macam ni. Keluarlah nama yang kita masukkan tadi, detail kita masuk tadi. Kita boleh login lah.
Alright. Ini adalah website kita. Namun bila mula-mula install, tuan-tuan punya platform tak adalah sebanyak inilah. Ini dah macam-macam saya dah install. Setiap kali nak mengajar, saya install yang tu, install yang ni lah. Basically, semua benda ni adalah asasnya sama. Right. Boleh ke setakat ni? Boleh right. Okay, ini interface WordPress kita. Right. Sebelum tu, saya tunjuk dulu front page dia. Okay, front page dia supaya faham lebih detail lah. Saya tunjuk belakang, tak faham tak? Okay, ini interface saya punya lah. Apa yang saya buat ni, saya fokus kepada pengguna mobile sebab kita punya website sekarang, pengguna digital kita kebanyakannya 90% adalah mobile. Jadi kita punya interface pun sepatutnya kita buat fokus kepada mobile lah. Jadi tak perlu banyak benda sangat. Okay, apa yang saya buat, interface bermula saya tunjukkan saya punya profile dan atas ni adalah menu. Yang atas sekali ni menu. Kalau di mobile dia akan tunjuk dalam bentuk apa 3 line tu. Burger dia panggil. Ni menu yang saya ada. iShare ni adalah untuk blog dan lain-lain ni adalah untuk menu yang saya create lah. Okay. Ini yang iShare ni adalah blog adalah apa yang kita post. Apa yang kita buat posting semua akan masuk ke menu ni. Contohnya yang saya post ni adalah tentang kelas saya. Kelas logistik. Okay. Yang menu ni adalah merujuk kepada setiap page yang saya create. Contohnya saya create satu page untuk kelas IB. So kat situ semuanya berkaitan dengan kelas saya buat kat sini. Ini ada protected sikit lah. Sebab hanya student yang boleh masuk. Okay, kat sini kita boleh buat page. Satu page ini adalah khas untuk bahan ini. Ini adalah page. Yang tadi adalah post. Yang itu beza dua. Yang atas adalah menu. Yang ketiga ini adalah shortcut. Lepas tu ni ada shop. Tunjuk dulu. Okay, ini contoh shop. Shop. Contoh saya tekan lah. So bila ada shop ni, kita boleh ada detail macam ni. Kita akan ada description dan sebagainya. Kita ada boleh letak gambar related produk yang lain. Okay. Di sini juga saya boleh, di menu ni juga kita boleh letak link kepada website lain. Link kepada website lain. Contohnya #ballot ni adalah link kepada website lain. So, dia akan pergi ke, bila saya klik, dia akan pergi ke website lain yang saya ada. Yang kita create lah. Okay, ini satu cara lah. Okay dah. Right. Patah balik kepada dashboard WordPress kita. Okay. Saya tengok tadi ada soalan. Sekejap saya baca soalan dulu. Saya jawab soalan. Kat komen, kat chatting. Ada yang... Oh, yang session tadi. Coach Akmal bagi saya. Sekejap saya tengok. Okay, soalannya kenapa beli domain dan web hosting berbeza? Okay, jawapannya ialah sometimes masa kita beli domain dan kita beli hosting tu tidak sama. So hosting ni kita pilih bergantung kepada kelajuan spek yang kita nak. Dan sometimes tempat yang kita nak beli domain tu
kita lebih gemar domain tu berada di satu platform. Macam saya lah, saya nak set satu domain di satu platform, semua domain je kat situ. So dia tak kacau management saya. Satu company lagi just untuk saya sewa server je. Supaya management saya sendirilah mudah. Okay, sometimes yang kedua sebab apa ialah sebab benefit yang kita dapat. Ada setengah web hosting, kita beli domain dengan dia tapi dia tak bagi percuma privacy. Dia kena bayar privacy. Berbanding kalau di syarikat lain dia bagi percuma privacy. Tapi kat syarikat tu kita tak nak ambil hosting dengan dia. Mungkin sebab hosting dia mahal. Ataupun spek yang kita nak tak ada dengan dia. Jadi that's why saya memilih domain beli lain, hosting beli lain. Okay. Yang kedua soalan Namecheap okey tak? Okay, Namecheap ni dulu saya pernah study tentang company ni. Untuk permulaan guna okey, boleh sebab dia murah dan kelajuan dia agak moderate lah, pertengahan lah. Namun kelemahan dia ialah kapasiti RAM dia rendah dia bagi. Kalau nak yang tinggi agak mahal. Okay. Macam mana nak tahu propagation process tu settle? Okey, macam mana nak tahu settle? Selepas kita dah setting domain name, server name di domain kita tu, nak tahu settlenya ialah kita boleh install WordPress di domain tu. Maksudnya dia dah link dengan server kita. Yang ketiga, soalan berikutnya. Okey. Pre-install WordPress hosting, okey tak? Okey je. Kalau dia dah siap install kat kita, lagi baik. Tak ada masalah. Cuma kita kena beritahu dia lah kita nak guna kat domain mana dan sebagainya. Alright. Kalau tuan-tuan ada soalan, boleh PM saya lah. Boleh chatting kat sini. Okey. Sekarang saya share WordPress dashboard. Semua nampak ke? Betul ke? Betul kan? Sekarang WordPress dashboard betul ni? Betul ni. Siapa ni? Siapa yang ada ni? Akmal ada Akmal. Akmal. Betul Akmal? Tak dengar? Betul. Kan? Ada. Betul. Okey, saya betul. Tak dengar? Betul. Okey, baik. Baru dengar suara, rindu lah. Okey. Di atas ni kita start dengan abaikan perkara yang banyak-banyak ni yang basicnya ialah post. Okay, ini post. Post ni adalah apa saja yang kita ingin post kita nak buat posting yang saya tunjuk tadi. Kalau saya ni kat atas ni dah ada pun shortcut dia. New ni semua benda ada, nak post, page dan sebagainya. Okay, apa itu post adalah apa saja penulisan yang kita nak buat. Apa beza post dengan page pula? Sekejap. Loading post new ni. Ni post. Okay. Internet tak berapa laju lah. Okay, ini post. Platform post yang mana kita boleh tulis lah cerita hari ini. Okay, apa saja yang kita nak menulis kita boleh. Asas post dengan page ni bezanya, post ni dia dah ada dia dah sediakan untuk ruang untuk kita komen. Itu beza dia. Dengan page tak ada. Kalau nak detailnya kat sini, saya ada di slide saya ni ada detailnya tentang bezanya di antara post dengan page. Ni ada lah kat sini ni content. Ni setting saya abaikan tadi. Okey, ini template. Template tak sentuh tak apa. Post. Ni. Ni post. Untuk kita buat posting. Right.
Kat sini setting untuk post tak ada apa. Yang pertamanya kita perlu setting apa kita panggil ni? Kategori Kategori. Kategori dan juga tag. Kategori post kita tu. Contohnya kalau saya punya kategori ni kelas ke, bisnes ke, Facebook ke. Okay, tag. Kita boleh letak beberapa tag lah dengan koma. Lepas tu kat post ni juga kita boleh letak feature image supaya di post kita tu akan ada gambar. Kan? Kalau tak ada image, dia akan terus dengan tulisan. Alright. Yang kedua, menu yang pentingnya ialah page. Page Page ni adalah mewakili helaian-helaian website kita. Contoh helaian yang ada adalah about me, helaian apa tadi saya buat helaian shop, helaian ada belakang dia. Ada banyak lagi bawah ni. Kelas dan sebagainya. Helaian penting sekali ialah main front page tu lah. Alright. Nah, itu adalah page. Yang seterusnya lain tak ada. Yang ni setting. Okay. Yang ketiga ialah setting. General setting. Saya tunjuk setting dulu. Okay. General setting ni kita masukkan site name tadi. Semasa kita install, kita dah letak siap-siap. Kalau nak edit, kena edit kat sini lah. Site name. Tagline pun sama. Okay, URL. Peringatan. Dua benda ni sila jangan ubah. WordPress address dan juga site address ni sila jangan ubah sesuka hati sekiranya apa tak ada keperluan lah. Sila jangan tukar. Nanti kita punya website unaccessible nanti. Okay, yang ni admin email boleh tukar. Yang ni kita boleh set sekiranya website kita tu ada keperluan untuk orang register ataupun tidak. Contohnya kalau kita menjual, kita nak orang register supaya setiap jual beli tu terrekod. So kita kena benarkan orang register. Okay. Yang ni register as a subscriber ataupun lain-lain lah. Okay. Selainnya saya rasa tak ada apa. Okay, Alright. Okay, cukup setakat tu. Yang berikutnya ialah plugin. Plugin. Saya nak tunjuk beberapa plugin. Okay. Plugin ni seboleh-bolehnya sila minimizekan lah. Minimizekan. Sebab lagi banyak plugin yang kita guna, lagi problem lah. Dari segi capaian internet kita. Capaian internet kita akan lagi yang banyak. Ni tak update ni. Kita kena update lah sebenarnya. Okay, plugin yang saya rasa perlu adalah yang ni je. Okay, Sidekick by Google. Ni Sidekick saya dah install, saya tunjuk kat sini. Dashboard Sidekick. Itu je saya rasa yang paling penting. Oh, dua. Sidekick dengan apa ni? WooCommerce. Dua benda. Okay, dua benda tu je saya rasa untuk paling penting lah. Untuk you all install, iaitu Sidekick dan juga WooCommerce. Ni WooCommerce. WooCommerce dashboard. Sekejap, kita tunjuk WooCommerce. Okay, WooCommerce, Sidekick, fungsi dia adalah disediakan oleh Google. Fungsinya adalah untuk kita buat analitik untuk Google Analytics. Guna Google Analytics dan juga AdSense. AdSense ni iklan dalam website kita. Boleh guna Sidekick. Yang ni WooCommerce. WooCommerce ni adalah yang paling top untuk kita buat kedai kita, kedai online. So, kita buat kedai online. Kat sini, bila kita dah install WooCommerce, dia akan ada dua menu iaitu WooCommerce dan juga produk. Dua ni akan ada. Okay. Produk. Okay. Ada soalan setakat ni? Ada? Okay, kalau tak ada soalan, saya teruskan ke template. Okay. Ada soalan? Tak ada kan?
Okay. Saya share slide jap untuk saya tunjuk. Okay, ini start block ni tadi. Inilah ke belakang. Okay, ini template. Dah configure tadi template. Template ni ada 3 lah yang template yang kita boleh buat. Pertama ialah kita boleh guna template yang percuma yang dah sedia ada di dalam WordPress tu. Template tu percuma, kita boleh pilih je. Macam mana nak pilih? Pergi kat menu template. Pergi kat menu template. Ya, sekejap lagi saya tunjuk. Ya, ini adalah contoh template. Ini salah satu. Ini adalah template yang berbayar. Template yang bayar contohnya kita boleh beli di ThemeForest lah. Yang berbayar ni dia memudahkan kerja kita lah untuk mencantikkan website. Sebenarnya sekarang tak ada keperluan lah. Tak ada keperluan pun. Bagi saya tak perlu pun guna template yang berbayar. Kan? Saya suka cadangkan guna template yang percuma je. Kan? Kalau rajin sikit, create daripada trash. Okay, pertama kita boleh guna template percuma. Kedua, kita boleh beli template yang dah siap orang buat. Yang ketiga, kita boleh start daripada kosong. Kita ada beberapa alamak kita panggil. Contohnya mentor tu apa kita panggil tu? Saya dah lupa keyword dia. Okey. Saya tunjukkan bagaimana nak pilih template Kita share screen jap. Dah call dah dia? Dah kali ni? Ya, Elementor. Ya, Elementor salah satu function yang kita boleh buat editing untuk website kita. Ini adalah template. Untuk kita install template, just kita pergi ke theme. Apa aku tak nampak ni? Ni, appearance theme. Pergi kat menu appearance theme. Pergi kat situ. Okay, kita boleh pilih theme yang ni theme yang saya dah install lah. Nak tambah theme kat sini lah. Add new. So kita boleh search je theme yang ada. Kalau kita kenal nama dia, kita Google, kita go through ke bawah, cari. Nanti baru kita tengok yang popular ke. Ini percuma. Percuma, boleh guna. Okay. Sometimes yang percuma ni pun dah cukup bagus lah untuk kita guna. Okay. Yang kedua tadi adalah yang berbayar lah. Berbayar. Yang ketiga, kita boleh start daripada kosong dengan menggunakan template maker lah. Kita panggil apa? Site builder. Okay, nama dia kita panggil site builder. Contoh site builder ialah Elementor lah. Contoh, saya guna Elementor. Okay. Elementor ni sejak saya guna, syukurlah senang lah, dia advance dan kita boleh buat daripada page yang kosong dan kita boleh susun sendiri. Alright. Okay. Saya rasa itu je lah untuk tahap yang pertama website kita. Dengan adanya maklumat tu boleh cuba installkan dulu WordPress daripada awal. Lepas tu installkan template. Dah installkan template, contoh kita dah pilih satu template, kita nak buat editing, kita pergi kat customize. Okay, customize ni. Customize ni. Ya, ni customize template kita. Kat customize ni, okey, apa saja menu yang ada kat sini bergantung kepada template yang kita install tu.
Kalau template tu bagus, dia sediakan banyak benda. Banyak elemen-elemen yang kita boleh edit dan sebagainya lah. Layout kita boleh tukar, nak layout macam mana. Okay, kita go through dulu. Nak setting homepage apa kan. Ni kita boleh pilih lah, kita nak set page. Ni page page yang mana yang kita nak jadikan dia homepage. Page mana yang kita nak jadikan dia adalah page untuk sharing post kita. Okay, kita boleh pilih kat sini Right. Lain menu. Okay, yang kedua menu. Ni menu kat atas ni tuan-tuan. Kat atas ni menu. Menu apa yang kita nak keluarkan kat sini. So kita boleh tengok kat sini. Boleh pilih kat sini. Kan ada kat sini. Okay, kita boleh set. Menu apa yang nak keluar. Okay. Okay. Menu pula ada banyak jenis menu. Hello. Apa? Orang dah lila Top bar menu. Footer menu. Ada lila dia dapat tempat lain ke? Ada tanya soalan ke? Ambil poli. Tanya pasal ambil poli Saya tak dengar sangat. Dia tengah family. Duduk mana ni? Soalan dekat chat. Selalu. Nak kat chat TM pun ada. Chat. Sekejap, saya cari chat sekejap. Cari chat. Apa dia marah ni? Chat sebelah share screen tadi. Chat sebelah Bawah screen. sebelah share screen ada Ya, chat. saya jumpa chat. Ah, Okey. Saya baca soalan dulu terima kasihlah, syukran. Tak adalah padu biasa je ni share. Okey, kalau buat post akan automatic cipta page baru ke kat website? Boleh ke buat page tapi tak nak tag page tu keluar kat website? Okey. Kita boleh buat page tapi kalau kita tak nak page tu appear, boleh, tak ada masalah. Kita boleh buat page tanpa perlu keluarkan menu. So kita tak payahlah create menu untuk page berkenaan. So dia tak akan appear lah. Okay, kalau buat post automatic tercipta. Okey, setelah kita setting tadi yang mana saya tunjuk dia. Okey, setelah kita setting homepage setting ni, ni post page ni, saya kira kita dah set blog. Bila kita dah set blog ni, apa saja post yang kita buat, dia akan terus pergi ke page blog tu. Dia akan terus pergi ke page blog berkenaan. Okay. Alright, ada yang guna DV, ya betul. DV Elementor adalah satu pesaing yang hebat lah. DV pun menarik juga untuk guna cuma setakat ni saya tak explore sangat DV Alright, boleh tak kita build website dulu lepas tu baru ada domain? Kita buat online. Kalau kita buat online, kita kena ada domain. Kalau tak, macam mana kita nak go to online? Kalau kita buat offline, website ni sebenarnya kita boleh buat offline. Buat offline, tapi kita kena install lah apa kita panggil tu installer tu? Tak ingat dah. LMP ke? Kita kena install di komputer kita untuk kita buat offline. Boleh, tak perlu beli domain dulu. Tapi kalau kita buat online, kita kena ada domain lah. Alright. Kalau tak boleh ada okey, kalau kita buat dulu kita tak nak publish. Buat dulu tak nak publish. Okey, kita buat. Contohnya kita ada satu domain. Domain kita tu Syam Hassan. Kita tak nak publish lagi website kita tu. Kita guna folder. Kita buat Syam Hassan /v2. Jadi semua kerja kita yang kita nak bangunkan website tu kita buat di folder. Jadi folder tu tak ada orang tahu. Tak ada orang boleh access folder kita tanpa dia tahu link kita tu. Jadi kita boleh buat website kita tanpa publish. Dia macam ni, kalau combine gaji mak ayah, bawah pada lakari. Terlebih dahulu biasanya macam kita nak upgrade. Website kita. Memang kita akan guna untuk ni dia kita akan guna folder lah. Biasanya kalau kita tengok ada orang buat syamhasan.com/v1. Lepas tu kemudian ada keluar v2 pula. Itu sebenarnya v2 tu dia lah upgraded versionnya website dia lah. Namun
dia tengah upgrade tu, user tak tahulah. Tidak. User tak akan tahu tentang benda tu. Baik. Itu cara yang kita boleh guna lah kalau kita tak nak publish semasa kita dalam proses pembangunan. Okey, kalau kita nak buat update sekejap-sekejap, boleh. Kita boleh set di website kita tu under construction depan lah. Maksudnya bila ada orang access kat situ, kita akan appearkan satu screen kat depan yang tertulis under construction. Macam tu ke? Itu pun boleh. Namun tak cantik lah kalau macam tu. Yang cantik. Itu kalau apa kita punya upgrade tu sikit-sikit. Boleh buat macam tu. Kalau kita nak upgrade keseluruhan website kita, kita nak tambah banyak function yang berbeza, seeloknya kita buat di folder yang baru. Selepas kita dah siap di folder baru, kita buat redirect. Redirect ke folder baru. Jadi setiap kali orang access, contohnya orang type syamhasan.com, dia terus pergi ke folder V2. Dia tak pergi dah ke folder V1 sebab kita dah buat redirection. Ya, dah buat. Buang masa je kan. Tapi saya beritahu lah kita. Yang offline tu guna apa? Okey, yang offline tu boleh guna, tak silap saya LMP. Nanti saya share balik. Saya dah lama tak guna. Sejak capaian internet di Malaysia ni agak bagus. Kelajuannya, dah ada Unify dan sebagainya. So, saya dah tak guna offline. Sebab dah bagus guna online je. Sebab kita terus boleh tengok output yang kita buat. Tapi saya pernah guna, saya pernah dulu, awal-awal dulu buat secara offline. Dah siap baru kita upload. Boleh, nanti saya share. Saya tak ingat nama dia, installer tu. Dia ada kena install sikit lah kat komputer kita. Okay. Kita kena uninstall dan kita kena create beberapa elemen. Contohnya kita kena create database di komputer kita. Buat sambung ijazah ni, daripada platform yang dulu. Macam mana nak buat folder baru? Okey, nak buat folder baru, kita just create, saya show dapat ACC. Kita buat folder baru. Saya show kat server Bayar 15% juga. Syarat belajar betul-betul lah. Jangan main-main. Untuk satu batu. Okay, kat sini CP. Untuk dapat ACC dengan bayaran yang rendah pada macam mana kita nak buat sekarang? Saya punya domain, saya guna syamhasan.com/.my. Ni ni saya highlight, nampak alamat ni. Nampak kan? .my. Right. Bila kita dah nak buat yang baru, contohnya kita nak buat yang baru, kan? Kita boleh tukar folder tu yang baru. Untuk tukar folder, senangnya ialah pergi ke Softstackers je terus. Kita anggarkan kat sini. Buat installer baru di folder baru. Okey, yang Syam kedua. ni cPanel Ya? Ni cPanel. Okey. cPanel belajar betul. Ataupun kalau kita nak buat tu menggunakan subdomain lain. So kita kena create subdomain lah. Kita create subdomain. Contohnya tadi syamhasan.com, contohnya kita nak buat depan my.syamhasan.com. Jadi kita create subdomain. Kita boleh buat juga pembangunan kita di subdomain. Okay, yang lebih kurang begitu dah. ataupun kita nak buat tu menggunakan domain yang lain, domain baru terus. So kita boleh add on domain. Kat sini add on domain. Okay, yang saya tunjuk ni, saya nak tunjuk ni ialah kita buat slash je, kita buat folder baru je. Okay, macam mana folder tu? Saya tunjuk dulu file manager saya, contoh folder Tiga. Masa yang diambil bukan 2 tahun. Ini adalah kita panggil file manager, cPanel kita. File manager ni semua konten yang ada akan ada dalam ni dalam ni akan ada semua. Contohnya Syam Hasan ni, saya punya dah ada beberapa dah. Ada my, ada class. Okay, ini adalah folder saya. So sekarang saya dah semua website saya redirect ke my. So siapa saja yang pergi ke website saya, dia akan pergi ke folder /my. Sebab apa? Saya buat redirection kat sini. Nampak tak redirection? Redirection ni maksudnya Syam Hasan akan pergi ke syamhasan.my. Bila orang type syamhasan.com, dia akan pergi ke syamhasan.com/my. Dia tak pergi pun kepada kelas ni. Dia faham? Jadi kalau kita nak tambah satu lagi, kita boleh create folder kat sini. Ataupun kalau kita tak nak create folder kat sini, boleh lah tambah folder. Senangnya tak payah tambah kat sini, tambah kat installer je. Pergi kat sini.
Dia orang semua keluar makan Pergi dah. kat Softa Colors ni, Tu aku klik dia, dia orang keluar makan. Ni, lepas tu bos cakap buat installer baru. antara korang. Install baru, Yang duduk sini dia ni. jadi Syam Hassan. Laju ke? Laju ke? Saya pening kepala. Lagi pun dah kelewat dah. Kalau nak bunyi pun dia elok boleh minggu lepas. Bos lah pegang kau. Dah bukan aku tunggu kan. Bos. Elok dia. Siapa? Elok dia pun Siapa yang tak mute tu lah? dah tak payah. Hai, macam mana? Okey. Okey, ini. Contohnya kita tambah folder. Tadi saya guna folder my kan? In directory ni kan? So sekarang kita create satu folder baru. Contohnya V2. Jadi website kita yang baru akan dapat satu installer WordPress yang baru di folder V2. Macam inilah caranya. Jadi kita buatlah. Kita install baru kat sini dan sebagainya. Contoh saya buat. Okay. Saya install kat V2 ni. So dia akan masuk kat V2 nanti. Alamak. Apa ni password tak kuat. Install WordPress Syam? Install WordPress. Install WordPress di folder baru. Jadi bila orang akses kita yang sekarang ni dia boleh akses di folder yang sedia ada. Di website yang sedia ada. Jadi kita nak bangunkan yang baru, kita buat di folder baru, jadi kita buat kerja di folder baru je. Kita buat beberapa bulan baru siap. Selepas dah siap baru kita launch, kita publish yang tu. Publish tu maksudnya sebenarnya dia dah publish pun, cuma orang tak tahu ya kita tu dah guna folder baru. Jadi kita tak buat redirect. Bila orang type macam saya ni, contoh saya type Syam kan, syamhassan.com. Dia terus pergi ke folder my. Sebab kita dah set my tu sebagai redirection untuk syamhassan.com tu. Jadi bila dah siap yang V2 saya ni, saya kena pergi set kat alamak. Masuk balik. Okay, dah siap kot install. Kita tunggu sekejap. Kita tunjuk yang WordPress yang fresh pula kat sini. Okay. Selepas kita dah buat di V2 tadi, kita kena pergi setting kat sini. Redirect ni. Maksudnya, yang Syam Hassan tadi, yang Syam Hassan ni, dah tak boleh guna redirect URL /my lah. Kena tulis V2 lah kan. So kena create satu redirection kat sini. Kena create kat sini, permanent ataupun boleh buat temporary untuk kita buat. Pilih domain mana, Syam Hassan /V2 redirect, bukan, Syam Hassan tak payah slash, V2 redirect kena tulis sini, http Syam Hassan.com/V2. Okey, selepas ini saya kena delete. Selepas ini website saya dah unaccessible lah di my tadi sebab saya dah set ke V2. Okey, apa yang ada pada V2? Ini dah siap ni. Oh, belum. Tunggu jap. Dah siap baru kita boleh nampak. Boleh faham setakat ni Redirection. Okey, Syam. Jadi maksudnya konsep buat folder dengan subdomain, dia punya konsep cara nak kita setting sama aja kan? Cuma bezanya satu folder, satu subdomain lah. Tu je beza dia kan? Bukan. Satu folder untuk satu website. Maknanya subdomain tu pun boleh create folder lagi. Contohnya
saya.syamhasan.com/folder lagi belakang. 1, 2, 3. Itu tak ada masalah. Subdomain ni dia jadi satu domain. Subdomain sebenarnya. Subdomain tak Cuma payah bayar subdomain tak payah bayar, cuma bergantung pada web hosting. Sometimes web hosting dia limitkan penggunaan subdomain. Ada dia bagi 5, ada dia bagi 3 je untuk buat subdomain. DC panel, untuk create DC panel. So kena tengok subdomain unlimited, tu kita boleh create lah berapa banyak subdomain kita nak. Folder unlimited Folder memang unlimited. Folder tak ada halangan lah. Server pun tak ada halangan, memang tak ada benda tu. Tekatan, berapa banyak kita nak buat boleh. Okay, apa beza folder dengan subdomain? Ini satu perbahasan panjang lah. Perbahasan panjang. Ada orang kata subdomain ni tidak user friendly dengan SEO berbanding folder. Ada orang katalah. Namun bila baca-baca perbahasan tu, yang banyaknya kata tak ada masalah pun. Nak guna subdomain boleh, nak guna folder pun boleh. Sama je sebenarnya. Cuma kalau subdomain ni kelebihan dia ialah kita boleh personalize lah benda tu. Nama kita masing-masing. Contohnya depan Akmal dot apa, Syam dot apa kan. So macam tu lah. Okey, soalan macam mana nak, okey dah buat macam mana nak buat folder, sekejap lagi saya sambung. Maksudnya hosting tu boleh guna banyak domain. Ya, boleh guna banyak domain sekiranya web hosting tu benarkan. Ada setengah web hosting dia hanya benarkan untuk satu domain, satu hosting. Macam tu. Ataupun dia limitkan 3 domain. 3 je lah boleh masuk. Macam saya punya ni saya rasa 30 domain. Kalau bukan. Kalau yang A2 ni unlimited domain. Tu boleh add dah berapa banyak. Kalau yang saya guna di server free tu limit 30 domain. Okay, semua ni domain, subdomain bergantung kepada web hosting yang kita sewa. Okey. Yang tadi yang install tadi. Okey, dah selesai. So bila install dah selesai, so saya kena pergi ke, saya sekarang tengok atas ni tengok pada yang saya highlight ni. Ini adalah saya punya alamat yang baru. Tadi /my, sekarang /v2. Lepas tu administrative URL saya pun dah baru. Okay, ini sekarang banyak host bila kita install dia dah bagi satu link khas untuk admin supaya ini secure. Kalau kita guna wp./admin semua orang tahu. So banyak hackers guna untuk hack website. So sekarang kita dah boleh pergi ke Syam Hasan. Ini adalah website Syam Hasan yang baru, kosong lah. Namun contohlah sekarang saya type Syam Hasan So sekarang dia akan pergi ke yang baru. So ini propagate time. Maksudnya dia masih belum jumpa, server tak jumpa lagi saya punya direction. Itu ambil masa dalam sejam 2 lah. Tapi kalau pergi direct dah ada lah. Alright. Dia faham? So saya punya website ni yang tadi tu dah orang tak boleh access dah. Sebab saya dah buat redirection kepada V2 ni. Dia faham ke? Faham. Okey clear Okey, clear lah setakat tu. Ada soalan lain? Syam, exabyte okey, exabyte. Exabyte okey, mahal sikit. Mahal. Kalau orang tolong bayar okey lah kan. Kita tolong buat je. Boleh, tolong bayar boleh. Kalau untuk buat kelas kan, macam kita punya kelas praktikal macam saya buat itu hari, the problem ialah limited RAM lah. Bila dalam satu kelas 40 orang guna, limited lah. Akan ada yang down, akan ada yang on. Namun untuk menyelesaikan masalah tu kita boleh sebut satu server khas untuk kelas lah. Contohnya kita kena guna VPS lah. Sebab VPS ni dia tak share. Kalau kita sewa untuk 4 gig, kita seorang je 4 gig dan boleh share untuk 40 ke 50 orang. Cuma VPS ni agak mahal lah. VPS ni lebih kurang dalam 400 lebih untuk sebulan. Kalau macam tu cop.
Baik job. Sebulan. Right, saya tukar balik saya punya redirection ni. Nanti yang tak boleh guna. Domain Syam Hassan. Okay, selepas kita buat redirection, adakah kita dah tak boleh pergi ke V2 tadi? Masih boleh. Sebab kita tahu alamat tu dan kita boleh pergi. Kita masih boleh pergi ke sini. Kalau kita nak buat editing pun masih boleh. Tak ada masalah. Walaupun kita dah buat redirection kepada alamat yang lain. Okay. Redirect kepada my. Okay. Alright. Cuma sekarang saya dah tak boleh akses kepada website saya sekarang sebab redirection ambil masa untuk sebuah ni faham kita punya arahan. Okey. Kita pergi kepada slide pula. Share slide. Okey. Okay, ada soalan lain? Okey. Ini kat dalam slide ni saya ada share beberapa recommended plugin yang boleh guna. Tapi saya cakap tadi, seboleh-bolehnya jangan install banyak plugin lah. Dia akan memberatkan. Okey. Ini payment gateway ni dah level yang kelas yang berikutnya lah. Saya rasa... Soalan. Soalan. Faham? Soalan aku nak tanya apa nama, bila kita dah buat redirect kan dia contohnya ke version 2, kemudian kita memang nak guna kita punya yang kita dah design baru tu, cuma kita nak buangkan version 2 tu, kita nak bagi syamhassan.com sahaja. Boleh buat terus? Boleh. Maksud tu kita dia cara dia contohlah ulang soalan sekejap. Takut salah faham. Okey. Kita buat katakan kita buat satu design website baru dekat version 2, folder version 2. Okay. Lepas tu sekarang ni kita tak nak dekat URL dia ada version 2. Kita nak buang version 2. Kita nak syamhassan.com tapi terus ke tak ada folder lah. Tak ada folder. Okey, tak ada folder Tapi tadi semasa kita buat di version 2. Tapi bila dah siap kita nak terus tanpa folder kan. Okey. Boleh, tak ada masalah. Cuma kena berhati-hati sedikit semasa kita buat perpindahan lah. Sometimes takut dia link tu berubah. Okey, apa yang kita boleh buat ialah kita pergi ke file manager. Ni cara aku buat lah. Senang je kat sini. Cuma ada 2 step. Pertama, kita pergi kat sini. Dekat folder yang kita nak ni. Okay. Kita buang folder. Kita buka semua ni. Kita highlight. Highlight yang dalam folder ni lah. Kita highlight. Highlight semua ni. Syam tak keluar kat skrin. Oh tak keluar. Sekejap. Oh yelah. Share tadi. Share slide. Sekejap. New share. Okay. Alright. Step pertama. Kita pergi ke file manager kita. Okay. File manager. Tahu kan file manager? Okay. File manager ni folder kan? Yang saya tunjuk ni. Nampak tak sekarang? Okay. Okay. File manager ni ada my ni. Jadi kita ambil semua file yang ada dalam my ni. Kita bawa keluar. Letak kat luar ni. Letak kat luar yang direct dengan Syam Hassan ni. Syam Hassan ni kan? Letak terus kat sini je. Okay. Perpindahan untuk selamat jangan guna file manager. Risau semasa perpindahan tu talian terputus, jam, habis website kita. Gunakanlah apa ni dia panggil? FileZilla. FTP punya transfer. Contoh FTP transfer ialah FileZilla lah. Pernah guna FTP? Macam mana je FileZilla tu? FILE. Oh, FileZilla. FileZilla. ZILLA. FileZilla. FileZilla. Okay, thank you. Dia punya menu dia, ikon dia FZ. Okay.
guna FileZilla lebih selamat untuk kita buat transfer file kita. Kalau kita direct daripada file manager, boleh, tak ada masalah. Copy, lepas tu paste kat luar. Kita copy semua ni ataupun kita move kat luar. Dia ada button move ni. Select semua ni. Kita boleh move. Ada move kat sini. Ada mana move? Ni, atas ni. Tapi risaunya, semasa kita moving function tu, ada tertinggal beberapa file ke, habis terus tak boleh pakai dia punya website. Bahaya nasihat, sebelum nak buat apa-apa perpindahan, copy, duplicate dulu ni duplicate copy ni copy folder, simpan satu, lepas tu buat rename baru. Simpan. Yang kedua, baru buat perpindahan. Pindahnya ialah pindah semua yang ada ni, pindah letak luar. Luar tu maksudnya kat sini. Maksudnya Syam Hassan terus kat luar tanpa folder. Okey, selepas dah macam tu, dah buat perpindahan, pergi kat sini. Pergi kat soft calculus ni. Okey, dia ada overview dia kat sini. Dia ada Syam Hassan tadi. Syam Hassan. Oh, Syam Hassan tak ada kat sini. Saya tunjuk yang ni, yang kelas ni. Kita buka ni. Oh, sorry. Kat sini. Tepi ni. Ada mak ayah tanya ke depan awak, mak tengah hand sanitizer tak? Apa nak benda tu? Hello, testing. Saya masih berada di line ke? Ada Okay, sorry, internet terputus. Okay, selepas kita dah buat perpindahan tadi menggunakan FileZilla. Saya tak boleh tunjuk FileZilla sebab FileZilla saya expired yang Pro. So, saya kena ni sambung balik. Okay, kita kena buat editing di soft calculus kita ni. Tadi kita ada ni, kita kena edit dia punya my folder ni supaya direct tak folder. Sekejap, saya tunjuk. Update data. Okay. Mana FileZilla tadi? Bukan. Soft calculus. Okay, ni. Pergi kat sini. Okay, ni saya akan ada semua yang kita ada. So, kita pergi kat sini. Cancel ni. Ni. So, kena edit ni. Tukar ni URL ni. Boleh faham tak? Itu je. Tukar URL ni. Lepas tu save balik. Barulah kita boleh accessible. Tapi kena buat backup dulu. Sometimes ada beberapa problem lah semasa menukar ni. Okay. Yang kedua. Yang ketiga, selepas tu pergi balik kat redirection. Redirection mana tadi? Ni. Redirect ni. Buang balik redirect ni. Delete je terus redirect ni. So maksudnya dah tak ada redirect. Terus kepada syamhassan.com sahaja. Okay. Ya, boleh cakap tu? Ke apa yang aku tunjuk ni tak sampai? Tak share? Tak nampak. Tak share screen Awak tak abang. Okey, sekarang dapat tak? Sekarang dapat skrin ke? Nampak skrin redirect? Nampak. Okey. So tadi aku tunjuk tak nampak Tadi tak. Tadi tak Okey, ulang balik. Selepas dah buat perpindahan ni, okey, Cik Kemal Buat Kemal, ada dalam talian lagi ke? Oh, ada.
Okey, selepas dah buat perpindahan, kita kena buat setting balik ke dalam kita punya detail di Softstar Colors ni. Kan? Kalau kita tak guna Softstar Colors untuk install, rumit sikit. Kita kena edit kat dalam database. Nak betulkan kita punya URL ni. Okay. So kita kena edit kita punya directory, kena edit ni semua. Barulah save balik. Okay. Lepas tu dah siap buat yang ni, kita kena pergi balik kat redirect, buang kita punya redirect ni. Redirect ni dah tak boleh lah, dah tak perlulah. Sebab apa? Tadi kita nak buat tanpa ada folder. Okay. Alright. Setakat ini boleh faham, clear, boleh dapat maklumat kawan-kawan? Boleh. Boleh ya? Okey, saya rasa untuk untuk sesi yang pertama ni setakat tu dulu lah. Saya akan sambung. Ada soalan lagi? Tukar skrin sekejap. Tengok muka pula. Macam mana nak tutup share skrin kan? Okey, untuk saya rasa setakat itulah untuk sesi 1 tentang website. Maksudnya daripada setting, daripada install, lepas tu dah buat setting. Ada soalan chatting. Soalan? Ada soalan lagi? Boleh, tak ada masalah. Okey. Di mana ni Evan ada soalan ni? Nanti share recording. Okey. Nak naikkan trafik ke website kita. Okey, pertamanya ialah kita kena kuatkan kepada CEO kita lah. Kan? Pertama, banyak buat posting di website kita. Sharing maklumat, posting sebanyak mungkin. Kan? Menulis sebanyak mungkin. Contohnya kalau kita menulis tentang website. So perkataan-perkataan website, cara-cara buat website dan sebagainya kena ada dalam penulisan-penulisan kita tu. Banyakkan menulis. Itu untuk kita tingkatkan SEO website kita. Kan? SEO website kita ni penting lah supaya bila orang Google maklumat yang dia cari tu ada di website kita. Itulah salah satu cara untuk kita meningkatkan trafik kita. Yang kedua ialah, itu pertama lah untuk kita sentiasa menulis lah. Sentiasa menulis di website kita. Amalkan menulis, kalau boleh satu hari satu lah. Yang kedua ialah kita share lah. Kalau kita, contohnya kita post di website, lepas tu kita share konten kita tu ke dalam social media lah. Ke IG, ke Facebook. Jadi bila orang baca, untuk baca lanjut dia akan klik ke website kita. So traffic website kita akan lebih tinggi lah. Yang ketiga ialah apa yang ketiga kita kena belajar teknik SEO. SEO ni dia ada plugin dia. Yang tu sometimes berbayar lah SEO ni. Sebab dia ada function-function keyword dan sebagainya. Okay. Saya rasa itulah yang paling penting, banyakkan menulis di website kita. Okay. Untuk sesi yang berikutnya, insyaAllah saya akan cari tarikh dan masa yang sesuai lah. Saya akan sambung tentang bagaimana untuk set up kedai menggunakan WooCommerce. Sekarang ni kita boleh buat page dan kita boleh buat post. Yang lepas ni saya akan ajar cara untuk buat kedai lah. Dan juga setting untuk masukkan produk. Contoh yang ni sikit. 2 minit lagi kita berhenti lah. Contohnya sebegini. Ni salah satu website yang kedai. Oh, ni bukan nak promote ni. Nak tunjuk je function sewa. So ada kedai, function kedai dan sebagainya. Macam mana kita nak set up, macam mana kita nak set up discount, macam mana kita nak masukkan description dan additional information dan juga macam mana nak adanya review. Okay,
Itu kita akan sambung pada sesi yang kedua. Dan saya bukalah soalan-soalan ni untuk ditanya lagi di Facebook saya dan saya akan jawab pada sesi yang kedua. Terima kasih banyak-banyak kepada yang join sesi hari ini. Right. Okay, terima kasih Azam, Akmal, Kak Yung, Helmi dan juga Sima. Ada pertanyaan, komen di Facebook saya dan saya akan jawab pada sesi yang berikutnya. So kita Alright. ini dulu. Kita Thank jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. taala Azam, wabarakatuh. nanti share link record Azam. Thank you. Ya, Shelly minta dengan Azam lah. Yang pertama awal tadi tu insya-Allah ada dengan saya. Right, jumpa lagi. Terima kasih Azam bagi pinjam Zoom Unlimited. Kena bayar tu. Tak kena bayar, alamak. Dia claim dengan index lah. Alright. Lepas ni mungkin Azam akan mengajar UKM di UKM sesi. Aku mahu sama kan? InsyaAllah. Tahniah. Kita cuba. Kita cubalah. Ini pun salah satu praktis untuk mengajar session di UKM lah. InsyaAllah. Okay. Kita ada ilmu, kita sumbang lah sikit sebanyak kan. Semoga bermanfaat kepada semua orang. Alright, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Saya keluar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi.